Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersiaran bersama TV1 dan pastinya setiap hari Jumaat anda kembali bersama kami. Saya Suhaimi dan sebentar nanti akan bersama rakan setugas saya SMSM. Saya Munawar juga akan bersama anda dan pastinya seperti biasa saya mengalu-alukan anda untuk berinteraksi bersama saya dan pastikan nombor ini sentiasa di hati anda 0322829062 0322829062 talian yang anda boleh hubungi untuk berinteraksi bersama Lanskap dengan isu yang kami bawakan pada malam ini. Malah manfaatkan ruang legar laman media iaitu Facebook milik Lanskap dan juga tweet kami menerusi Lanskap TV1. Tweet kami menerusi Lanskap TV1. Jadi ingat antara nombor telefon dan juga Facebook dan juga Twitter kami. Dan pada malam ini tajuk yang akan kami bawakan adalah mengenai dasar automotif nasional. Jadi ingat, dasar automotif nasional yang terus mendapat perhatian baik di kalangan rakyat biasa sehinggalah peringkat tertinggi, malah banyak diperkatakan dalam laman media sosial pada masa ini mengenai dasar automotif nasional. Pastinya tentang harga kereta yang dikatakan akan turun 20 hingga 30%. Apa pun saudara, ketika melayari mengenai tajuk ini dan sempat saya melihat mengenai di laman milik pejabat Perdana Menteri di mana terdapat banyak dasar dan lantaran itu fokus yang kami berikan seperti yang telah saya wawarkan adalah mengenai dasar automotif nasional 2006 dan mendapat kajian semula dasar automotif nasional 2009 dan telah pun diperkenalkan pada 20 Januari yang lalu oleh Datuk Seri Mustafa Mohamad di mana dasar automotif nasional 2014 diperkenalkan. Dan pastinya juga dalam katakan naik dasar automotif nasional ini ya di mana dasar automotif nasional NAP 2006 itu sendiri ya telah pun menyatakan beberapa objektifnya di mana diperkenalkan pada Mac 2006 dan menggalakkan industri automotif tempatan yang kompetitif dan pastinya berdaya tahan utama dan juga untuk kereta nasional. Dan pastinya Malaysia ya pada dasar automotif nasional NAP 2006 ini mahu menjadikan Malaysia sebagai pusat atau hub automotif serantau. Malah daripada 6 objektif ataupun tujuan dasar automotif diperkenalkan antara lain adalah untuk menjaga kepentingan pengguna dengan menawarkan produk yang selamat dan berkualiti pada harga yang berpatutan. Dan pada kajian dasar automotif nasional NAP 2009 yang telah pun diperkenalkan juga ya dikaji semula pada 28 Oktober 2009 antara lain untuk meningkatkan keupayaan dan daya saing industri automotif tempatan malah memastikan ya persekitaran yang lebih kondusif. Jadi terdapat juga persamaan bagi dasar automotif nasional 2006 dan juga dasar automotif kajian untuk 2009 itu sendiri. Dan tumpuan juga harus dilihat dari beberapa perkara itu sendiri di mana prestasi industri automotif tempatan Malaysia 2013 di mana mencatatkan peningkatan sebanyak 3.9% di mana jualan kenderaan penumpang dan perdagangan tahun 2013 sebanyak 652,120 kepada 627,753. Jadi berlaku peningkatan dan segalanya berpunca terdapat faktor-faktor yang menyumbang kepada prestasi industri automotif negara dan antaranya yang boleh kita kongsikan adalah mengenai pertumbuhan ekonomi yang menggalakkan itu antara 4 hingga 5%, pengenalan beberapa model kenderaan pada harga yang kompetitif dan peningkatan kuasa beli pengguna. Dan ini juga ada kaitannya dengan dasar automotif yang telah diperkenalkan pada sebelum itu. Dan untuk dasar automotif yang diperkenalkan ini juga mungkin ada kaitannya dengan Aku Janji baik pada PRU 13 yang lalu di mana kedua-dua parti iaitu baik Barisan Nasional dan juga bagi pembangkang ya. Dan untuk Aku Janji Barisan Nasional ia mempunyai kaitan sebenarnya dalam Aku Janji Barisan Nasional dalam tempoh 5 tahun telah pun berjanji akan menyemak semula dasar automotif nasional untuk mengurangkan harga kereta secara berperingkat dan pengurangan dijangkakan antara 20 hingga 30% dan ini dikatakan mampu meningkatkan daya saing kereta nasional. Sementara itu bagi manifesto politik dalam PRU bagi Pakatan adalah untuk merombak dasar automotif untuk mengurangkan beban rakyat dan menghapuskan cukai akses yang akan diturunkan secara berperingkat-peringkat malah harga serendah RM25,000 di mana industri automotif yang berdaya saing boleh mengeluarkan kereta serendah RM25,000 sebuah. Jadi saudara harus ingat pada 20 Januari yang lalu Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad telah pun memperkenalkan mengenai dasar automotif 2014 yang antara lain terus mendapat perhatian dan terdapat beberapa
ya, objektif yang digariskan di dalam NAP 2014 itu sendiri. Ya, dan ia telah pun menggariskan hala tuju yang lebih terarah, iaitu dari segi pelaburan, teknologi, kejuruteraan dan juga perluasan pasaran. Dan dari segi strateginya pula telah pun digariskan adalah untuk pembekal komponen dan alat ganti, pembangunan modal insan, keselamatan dan juga alam sekitar. Dan seperti yang telah saya nyatakan, ia terus mendapat perhatian dan terus menjadi cakap-cakap bagi khalayak, di mana intipati untuk dasar otomotif nasional anda boleh cari di laman media. Dan yang menjadi perhatian adalah mengenai pengurangan harga kereta 20 hingga 30%, mampukah direalisasikan, dan juga tiada penerangan yang terperinci mengenai kenderaan cekap tenaga EEV itu sendiri. Dan pastinya ingin kita kongsikan ada beberapa perkara lagi. Adakah pengumuman bagi anda sendiri, malah saya sendiri akan memberikan pendapat, adakah pengumuman dasar otomotif nasional NAP 2014 seperti yang dijangkakan? Ya dan juga tidak. Ya, kerana ia memberikan gambaran kepada kerajaan yang lebih menjurus mengenai hala tuju dasar otomotif itu. Tidak kerana ia seolah-olah memberikan tiada penerangan terperinci mengenai beberapa perkara, khususnya mengenai EEV itu sendiri. Dan pastinya juga, jika saya lontarkan pandangan ini, pengurangan harga kereta 20 hingga 30% menjelang 2017, bagi pandangan saya, mungkin boleh dan juga mungkin tidak. Apa kata anda? Sama-sama kita dengarkan antara Vox Pop yang telah kami lakukan. Harga kereta Malaysia pada masa sekarang adalah berpatutan, tapi dia punya kualiti harus lagi ditingkatkan. Penurunan harga kereta adalah satu langkah yang bagus bagi rakyat Malaysia. Setelah diimpit oleh bebanan kos yang terlampau tinggi. Jadi yang tak mampu tu boleh merasalah kereta yang mana dia orang inginkan selama ni, dia orang tak mampu. Jadi kira kerajaan prihatin lah. Saya pun bercadang memang nak tukar kereta pun. Sekarang ni saya pakai kereta kecil je. Saya bercadang nak tukar kereta yang lebih selesa untuk keluarga saya. Kalau cadangan untuk penukaran kereta, penurunan harga kereta ni langkah yang terbaik lah untuk diri saya sendiri lah. Saya rasa kereta Malaysia agak bagus, saya rasa. Cuma kita rakyat Malaysia ni agak terpengaruh dengan jenama luar. Saya rasa kualiti kereta kita sekarang agak bagus lah kalau nak dibandingkan dengan kereta luar. Jadi saya rasa kita harus lebih memandang ke dalam lah. Macam kita patut beli produk tempatan daripada beli barangan luar. Saya tak bersetuju untuk diperbandingkan kereta Malaysia buatan negara kita sendiri dengan kereta buatan negara lain. No. That is memang satu perbandingan yang salah. Itu pada saya lah. Memang perbandingan yang tak betul. Masalah kita sepatutnya kita tak bangga dengan produk kita sendiri, dan kalau ada masalah pada produk kereta negara kita sendiri, itu yang selalu diperbesarkan. Kenapa? Kenapa yang baik tak nak ditengok? Macam mana kita ada Proton, kita ada Perodua. Kalau kita tengok dari sudut employment, bukan bidang kerja. Kenapa nak dibandingkan? Saya rasa itu satu perbandingan yang kurang tepat lah. Banyak lagi perkara lain yang boleh kita buat perbandingan. Kereta Malaysia tidak ada masalah besar lah sebenarnya. Sama je dengan kereta lain. Cumanya prasangka kita saja berkaitan dengan kereta ni. Kalau kereta di Malaysia ni dibuat sesuai dengan rakyat Malaysia. Harga kereta di Malaysia ni sekarang ni adalah antara harga negara yang mempunyai kereta yang paling tinggi harga kereta kan. So kalau betul kerajaan dapat turunkan lebih kurang 20%, kami sebagai rakyat amat mengalung-alungkan lah. Secara dasarnya kereta Malaysia kompetitif sekarang sebab banyak teknologi dah dibawa masuk. Walau bagaimanapun bagi saya, oleh kerana harga kereta Malaysia ni masih lagi tinggi kat Malaysia compare dengan harga import, that's why rakyat Malaysia banyak pakai harga kereta import lah rather than kereta Malaysia. Okey, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi dalam Lanskap pada malam ni. Suhaimi memberikan gambaran dengan rincian yang banyak dan itu pandangan awam. Suhaimi pakai kereta nasional ataupun import? Saya pakai kereta nasional. Okey. Dan mungkin sangat selepas ni nasionalistik. Semangat nasionalisme. Suhaimi isu dasar otomotif nasional ini bergantung dengan siapa kita berhadapan. Bila kita tanya di jalanan dengan masyarakat pengguna, maka itulah yang kita dengar. Nak tahu harga turun, harga kereta berkualiti, kereta import ataupun kereta nasional. Tetapi kalau kita berdepan dengan pemain-pemain industri dengan pihak yang punya kewenangan,
mereka akan tapi punya saya sudut yang berbeza. positif tentang dasar otomotif nasional 2014 ini. Ia perlu. Tetapi sebagai pengguna, saya bukan pemain industri, sebagai pengguna, keprihatinan dan niat saya ingin lihat apa yang ramai orang luar sana sebut tadi. Saya nak harga turun. Sebagai pengguna, semua nak harga turun, Syed. Apakah itu akan menjadi realitinya? Kita berhadapan dengan dua panelis. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami seketika nanti. Panelis yang pertama dari dia membetulkan sebutan saya tadi, Pekema. Pekema ya, Puan. Puan Sharifah Nur Said Abdul Rahman merupakan Naib Presiden Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Sebagai Pekema, apa bidang keprihatinan utama bila bercakap soal NAP ataupun dasar? Kita nak guna NAP ke DAN ni? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh ya. DAN Dasar Automotif Nasional, NAP National Automotive Policy. Apa bidang keperhatian yang utama dari sudut kacamata Pekema? Soalan yang begitu baiklah kan, sebab dalam Pekema perjuangan kami adalah untuk memastikan kesinambungan survival syarikat ahli-ahli kami yang terlibat dalam perniagaan kereta-kereta terpakai import. Dan di dalam NAP, satu perkara yang pada masa ini masih lagi dalam kajian ialah satu keputusan tentang sama ada pada 2015 nanti jangka hayat AP akan ditamatkan. AP terbuka, Open AP ya? Open AP. Okey, saya akan perdalamkan seketika nanti. Panelis yang kedua bersama kita pada malam ni, Suhaimi, adalah Encik Muhammad Madani Sahari. Saya suka nama Madani ni. Dia punya maksud dan falsafah dia dalam tu, Madani ya. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif Malaysia, MAI. Ya, saya. Jadi dalam bidang keperhatianan MAI pula bila bercakap soal NAP ataupun DAN ini, dasar otomotif. NAP boleh, DAN pun boleh. Ya. Dan apa bidang keperhatianan utama bila ya selaku Ketua Pegawai Eksekutif dasar otomotif nasional, apa yang akan diteropong dahulu? Kita sebenarnya apabila kita membuat kajian semula ya mengenai NAP 2014, kita melihat dari pelbagai sudut. Pertamanya sudah tentu sudut industri kerana ianya banyak memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Yang keduanya dari sudut pengguna, sebenarnya kita melihat juga macam mana dasar ini dapat memberi manfaat kepada pengguna. Dan yang ketiganya ialah sudut-sudut yang umum, contohnya dari segi persekitaran, dari segi keselamatan, dari segi meningkatkan lagi comfort level bagi kereta yang akan dipasang di Malaysia. Encik Madani, kalau kita melihat dasar, Suhaimi juga sudah membentangkan tadi, NAP ini mula diperkenalkan 2006, rujukan awalnya 2009 dan 2010 sebahagiannya dilihat semula. Kini kita memberikan nafas baru, NAP 2014 yang kita sebutkan itu. Bolehkah saya sebutkan bahawa sebenarnya dasar-dasar yang telah pun diletakkan sasarannya pada peringkat ini sehingga kini tidak mencapai matlamat asalnya, justru memerlukan kita untuk membuat adjustment. 2009 terbukti adjustment itu tidak terpenuhkan, justru 2014 perlu dilihat semula. Sebenarnya objektif NAP 2014 ini memang sedikit sebanyak memang kita orang kata masih lagi reflect ya atas objektif pada tahun NAP 2009 dan juga 2006, terutamanya di dalam untuk memperkasakan industri otomotif di Malaysia. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya kita kena lihat macam mana kalau pada tahun NAP 2006 ianya lebih kepada domestik, lebih kepada untuk memperkasakan lagi industri itu di Malaysia, dan pada tahun 2009 ia telah mula membuka kepada pemberian lesen baharu bagi hybrid, bagi EV dan juga bagi segmen 1.8 ke atas. Dan pada NAP 2014 kita buka pemberian lesen baharu bagi segmen energy efficient vehicle, tetapi ianya menyeluruh dari segi segmen, iaitu tidak mengira 1.8 liter ke bawah ataupun ke atas. Maknanya ia terbuka kepada setiap kategori di dalam segmen itulah. Jadi maknanya di situ kita melihat ada kesenambungan, peningkatan dari segi keterbukaan untuk kita sebenarnya membuka pasaran otomotif di Malaysia, kerana kita faham di dalam ialah era liberalisasi, globalisasi, kita perlu sebenarnya melihat kepada peningkatan ekspor ke luar negara. Jadi untuk kita ekspor ke luar negara sebenarnya kita memerlukan kepada industri sedia ada menjadi lebih berdaya saing, kompetitif supaya mereka boleh dapat ekspor. Dan pada masa yang sama masih lagi terdapat sebenarnya pengeluar-pengeluar kenderaan yang belum ada base, yang belum ada production base di ASEAN. Jadi kita sebenarnya membuka supaya kita ingin merebut peluang untuk
untuk kita menarik masuk pelaburan yang belum ada di ASEAN, dan kita sebenarnya menginginkan supaya mereka menggunakan Malaysia sebagai base untuk mereka membuat kereta dan seterusnya ekspor di rantau ASEAN. Saya ingin beralih kepada Puan Sharifah, tapi saya harus bertanya, sementara telah disebut oleh Encik Madani tadi, kita melihat 2006, NAP 2009 hingga 2014 sekarang ini, memang ada sektor yang diperkemaskan, dipertambahkan nilai, rantaian nilainya, value added. Tetapi antara kritik utamanya adalah ia masih gagal mendorong perkembangan sihat bagi industri kereta nasional, bahkan menyusut sehingga 2014 ini memerlukan penegasan baru. Apakah itu benar? Sebenarnya kalau kita tengok dari segi penyusutan seperti yang Syed cakap tadi, pada hakikatnya dari segi penjualan kereta meningkat dari tahun ke setahun. Dan satu perkara lagi yang saya rasa kurang diberi perhatian, iaitu kadar ataupun sumbangan GDP KDNK sektor industri otomotif kepada ekonomi negara. Sebenarnya industri ini menyumbang sekitar 3%. Pada tahun 2012 ia menyumbang 3.2% kepada KDNK negara, dan tahun lepas menyumbang kepada 3.4%. Pada tahun 2014 kita menyasarkan ianya akan menyumbang 4% kepada KDNK negara. Sebenarnya persoalan penyusutan itu tidak timbul, cuma bagi saya mungkin persepsi kebanyakan daripada orang awam ialah Malaysia ni bukan negara yang mengekspor. Kita banyak memberi tumpuan kepada domestic market dan tidak ekspor. Maka kerana itulah sebenarnya NAP 2014 itu memang banyak memberi penekanan dan berpaksikan kepada keupayaan untuk meningkatkan ekspor produk otomotif ke luar negara. Ada soalan susulan nanti, tapi saya ingin beralih kepada pekemar terlebih dahulu, Puan Sharifah. Tadi disebutkan bahawa keprihatinan antara yang utama bagi pekemar adalah isu pelupusan AP ini menjelang 2000. Itu sudah termaktub ataupun masih menjadi perjuangan pekemar pada peringkat ini untuk memberikan tekanan lagi? Sejauh mana sumbangan AP ni, tadi sebut KDNK meningkat dah 3.2, 3.4 hingga 4. Bagaimana pula justifikasi pekemar dalam perjuangan AP ni? Perniagaan kereta import ini dia ada segmen dia sendiri. Ada permintaan dia sendiri. Dan kami berpendapat dalam rangka NAP ni kami tidak mengganggu apa-apa yang NAP nak berjuang ataupun nak dapatkan. Kerana kami hayat kami bergantung pada kota yang kerajaan berikan setiap tahun niti, dan kita cuma dapat 6% sahaja daripada keseluruhan kereta yang didaftarkan. Maknanya dia macam tahun lepas dalam apa ni 600 lebih ribu kereta yang didaftarkan. Peruntukan kita asalnya 10% daripada jumlah kenderaan dikeluarkan tempatan. Pada masa ini kita berkongsi dengan pemegang franchise. Maknanya kita cuma dapat 6% sahaja yang diagihkan kepada 100 company, 100 syarikat. Now 100 syarikat ni apa sumbangan mereka pada negara? Dari segi kutipan duty export, duty import, kita telah menyumbangkan sebanyak 1.8 bilion setahun. Dan kemudian tu dari segi cukai individu dan syarikat, kita menyumbangkan dalam lingkungan suku juta bilion setahun, maknanya 200 lebih juta. Begitu. Dan kemudian ahli-ahli kita telah melabur dalam bentuk showrooms dan sebagainya. Kalau terlihat di bandar-bandar Kuala Lumpur terutamanya, showroom-showroom mereka boleh dibanggakan. Dan mereka telah belanja itu lebih secara kolektif lebih daripada 1 bilion. Dan dari segi pelaburan modal ihsan, kemudian juga mereka juga telah melabur dalam PDI, inspection kereta dan workshop dan sebagainya. Dan jangan lupa jumlah pekerjaan yang berjaya diwujudkan secara langsung dan secara tidak langsung. Kita bercakap tentang 100,000 pekerjaan yang akan berkubur jikalau dasarnya dimansuhkan. Itu belum lagi termasuk bidang-bidang lain yang sama dimakmurkan kerana adanya perniagaan ini. Kita bercakap tentang apa yang pihak perbankan dapat bisnes daripada perniagaan ini dalam lingkungan 4 bilion lebih setahun. Dan kita bercakap juga tentang industri insurance 100 juta lebih setahun. Dan kita juga bercakap tentang industri pengangkutan, industri forwarding agent dan sebagainya. Dia semua dalam lingkungan jutaan. Dan kalau dasar ini ditarik semata-mata atas sebab yang kita rasa masih boleh dibincangkan, ia tidak hanya akan menutup perut nasi bumputan terlibat, sekaligus dia akan menjadi satu masalah
di mana perniagaan ini alhamdulillah menguntungkan, menjadi money spinner kepada orang Melayu untuk turut melebarkan perniagaan sama ada dalam bidang otomotif atau di luar bidang otomotif yang sebenarnya menjana pendapatan kepada negara. Okey. Jika itulah justifikasinya bagi Pekema, pihak kerajaan telah memaktubkan 2015 itu. Tekanannya sedang cuba dilakukan oleh Pekema. Jika justifikasinya cukup jelas sebegitu, apa yang menyebabkan kerajaan begitu adamant, begitu bertegas bahawa 2015 inilah maktubnya? Apa yang tadi sebut Puan menyebut sebab-sebab yang masih boleh dibincangkan. Kalau boleh kita, ramai yang di luar tu nak tahu apa sebab-sebab yang boleh dibincangkan itu. Cik Madani pun dah tersenyum. Kita faham komitmen kerajaan pada keadaan perniagaan yang bebas dan kita pun terikat dengan WTO dan sebagainya, AFTA, kita faham. Tapi saya juga faham bahawa masih ada kelonggaran dalam syarat-syarat tersebut, di mana apa saja yang menjerumus kepada kepentingan peribumi dalam sebuah negara itu, masih ada kelonggaran yang masih boleh dirunding dengan pihak-pihak antarabangsa itu. Suhaimi? Ya, dan bercakap tentang kelonggaran, saya dapat lihat sebenarnya Syed, apa yang terkandung dalam media ketika ini, pastinya dalam media sosial menggambarkan banyak yang negatif, hasil daripada pengenalan dasar otomotif nasional. Malah kalau dilihat dari segi reaksi-reaksi daripada pemimpin pembangkang Rafizi Ramli sendiri mengatakan dasar otomotif nasional 2014 tidak akan menurunkan harga kereta, dan dinyatakan di sini banyak ruang-ruang yang perlu diperbaiki. Dan dalam apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri baru-baru ini juga nyatakan pengenaan cukai akses tidak diterangkan secara terperinci. Mengenai insentif EEV itu sendiri tidak diterangkan secara terperinci. Malah kalau dinyatakan juga dengan jumlah kenderaan yang terus meningkat, dan menurut statistik yang dikeluarkan oleh JPJ ketika ini tahun 2012 banyak 25,418 kereta yang terus mendaftar, kereta baru, dan terkandung juga dalam NAP juga kereta yang berusia 15 tahun akan dilupuskan. Jadi bagaimana dengan peningkatan jualan yang terus meningkat, dan telah pun kita kongsikan 3.74% tadi, kita masih belum ada satu hal tuju. Adakah pelupusan kereta yang berusia 15 tahun itu sendiri akan dilupuskan? Kerana ini juga menjadi isu. 5 dalam 1 tu banyak. Itu dia banyak. Cik Madani. Mungkin biar saya terang satu persatu lah. Kerana ini ialah dasar ni satu perkara yang agak kompleks lah sebenarnya. Jadi ialah memerlu masa untuk kita bagi sesiapa saja untuk pembutirannya akan dilakukan untuk memahami. Peringkat. Tak, sebenarnya sudah ada pembutiran. Kita sudah mengeluarkan polisi itu sendiri. Dan yang diterangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed hanyalah sebenarnya kita panggil highlights of the NAP 2014. Dalam portal MITI dan portal MAI sebenarnya sesiapa saja boleh upload the detail explanation of the NAP. Nah, saya nak terangkan yang pertama sekali mengenai excise duty, dikatakan sepatutnya dikurangkan untuk menurunkan harga kereta. Sebenarnya dalam vehicle cost structure, struktur kos kenderaan, dia ada beberapa komponen. Komponen pertama ialah harga ex factory, harga keluar kilang, dan selepas itu ada faktor excise duty. Dan selepas itu lagi ada faktor other cost element, maknanya kos-kos yang lain, dan selepas itu barulah harga kereta di atas di atas jalan dan dikalikan dengan 10% sales tax. Now sebenarnya kerajaan dari tahun 2004 lagi sudah tidak mengawal harga kereta. Yang disubmit kepada kerajaan melalui custom hanyalah harga kereta, harga ex factory. Di mana harga ex factory tersebut contohnya 20,000 dan 20,000 itu akan diguna untuk melihat berapakah duty excise yang harus dibayar berdasarkan kepada harga ex factory. Dan selepas itu ada harga-harga lain yang sebenarnya ditentukan oleh pihak pengeluar kenderaan itu sendiri sebelum itu menjadi total. Jadi apa yang saya cuba nak ketengahkan di sini ialah excise duty di Malaysia bagi kereta-kereta CKD walaupun pada atas kertas memang kadarnya daripada 65% sehingga 105%. Memang tertinggi di ASEAN, betul, tetapi pada hakikatnya
excise duty secara net yang bersih yang dibayar kurang daripada 50% bagi pemasangan CKD kerana excise duty ini telah pun dikurangkan. Dan kita tahu kerana kita memang mempunyai database mengenai jumlah excise duty yang dibayar oleh setiap model. Sebab itulah kita kata kalau kita nak mengharapkan untuk mengurangkan harga kereta dengan hanya menggunakan komponen excise duty, ianya tak akan dapat dilakukan. Kita mesti melakukan pelbagai strategi untuk kita mengurangkan harga kereta. Dan strategi yang paling penting di sini ialah kita kena liberalize the automotive industry supaya market force akan masuk, akan menentukan harga. Kerana kita tahu kita tak mengawal kerajaan, tak mengawal harga kereta. Tapi bila ada market force, di situ akan ada competition. Bila berlakunya competition, di situ ada persaingan dan harga akan mula menurun. Dan kita lihat tahun lepas sendiri 30% daripada jumlah kereta yang dijual sebenarnya kereta kita yang sudah pun mengalami penyusutan harga kereta dari 3 hingga 12%. Sebanyak 30% sebenarnya daripada pembeli tahun lepas memang sudah mendapat manfaat daripada pengurangan harga kereta. Dan saya ingin menekankan juga harga 25,000 ya, yang seperti yang tadi yang diwar-warkan sebenarnya sudah ada pun di Malaysia. Viva kereta Viva yang varian yang terendah harganya 25,000. Jadi apa lagi yang 25,000-nya sudah ada pun 25,000. Dan satu lagi itu Viva 25,000 itu memang harga kereta termurah di rantau ASEAN. Now saya lihat kepada Proton Saga juga. Proton Saga SV yang berharga di antara 33 sehingga 34,000. Apa dia punya saingan di rantau ASEAN ialah Kia Picanto dan Honda Brio. Kereta Kia Picanto dan juga Honda Brio di Indonesia dan juga di Thailand dijual pada harga 40 hingga 42,000. Bermaknanya Saga SV ini pada segmen yang sama dengan Honda Brio dan juga Kia Picanto merupakan kereta yang termurah dalam segmen itu di rantau ASEAN. Jadi kalau kita nak melihat kepada harga kereta yang termurah, Malaysia lah sebenarnya mempunyai model yang termurah di rantau ASEAN. Termurah bagi segmen negara Malaysia. Tetapi harga kenderaan Malaysia apabila ianya diekspor disebabkan oleh rejim harga dan juga insentif negara-negara yang mengimport itu menyebabkan harga kereta Malaysia di luar lebih murah daripada apa yang dijual ke sini. Itu tuduhan ataupun setidaknya pandangan awam. Tidak, sebenarnya macam saya kata tadi, Proton SV di Malaysia berharga 33 sehingga 34,000 di Malaysia. Dan ialah orang kata di Malaysia. Cuba banding dengan kereta seumpama ini di Indonesia dan juga di Thailand. Atau harga kereta yang sama di negara lain. Proton SV itu tak dijual di negara lain. Kita bandingkan dengan apakah model bagi yang seangkatan lah dengan SV ini, iaitu Honda Brio dengan Kia Picanto. Dan kereta ini dijual di negara ASEAN lain, di Thailand dan juga di Indonesia harganya 40 lebih ribu. Jadi di situ yang kita katakan sebenarnya kereta Malaysia, kereta nasional Malaysia ialah kereta yang termurah di rantau ASEAN. Itu hakikat. Itu bukan kita nak mengata Proton ke Pro 2 ke nasional ke apa, tak ada. Itu hakikat. Itu that's the fact. Tapi orang kata mungkin orang tak tahu benda ini, orang tak faham. Orang tak faham sudah ada di Malaysia harga 25,000. Jadi buat lagi manifesto nak buat 25,000. Sedangkan benda tu sudah ada. Apapun itu hakikat yang dinyatakan oleh Encik Madani. Tapi apa yang rakyat nak tahu sekarang, kenapa agaknya untuk dasar otomotif nasional ini hanya pada 2017 ya, dari segi pengurangan 20 hingga 30% akan dilaksanakan. Rakyat nak tahu kenapa. Dan bercakap juga tentang beberapa perkara yang lain ya, tentang NAP 2006, 2009 dan dengan pengenalan daripada NAP 2014 yang diumumkan pada 20 Januari yang lalu, rakyat juga nak tahu. Malah saya sendiri melihat seperti mana apa yang telah pun dinyatakan, dasar ini bertujuan untuk menjaga dan menjadikan kereta nasional sendiri, Proton, untuk terus berdaya tahan. Tapi dalam saya meneliti mengenai NAP, dasar otomotif nasional 2014 ini ya, kereta nasional Proton tidak langsung disebut dalam NAP 2014. Jadi adakah ini, saya nak lontarkan soalan kepada sama ada kepada Encik Madani ataupun Puan Sarifah ya. Adakah Proton tidak lagi dalam perlindungan kerajaan dan perlu berdaya saing dengan kenderaan-kenderaan lain? Semuanya selepas ini kita minta Encik Madani dan juga Puan Sarifah untuk menjawabnya. Jadi kembali selepas ini.
yang turun ramai adalah beliau, dan itu adalah mewakili seorang orang muda. Jadi ini menggambarkan perubahan cara berfikir. Sistem yang keduanya, kondisi ekonomi negara perlu meraihkan anak muda ini supaya kepakaran yang ada pada mereka itu boleh balik ke dalam negara kita dan negara kita yang akan dapat manfaat. Perpaduan itu harus diletakkan, diperkasakan dahulu, dan bukannya politik itu dipermainkan dahulu dan kemudiannya kita membincangkan pasal perpaduan. Pokok pangkalnya pelaku tu dari mana? Mengapa cara mereka berfikir, sikap mereka berbeza? Mengapa prejudisnya tinggi, chauvinisnya tinggi? Wacana Nasional, Ahad 11 malam di TV1. Anda menyaksikan terpana sekejap melihat promo Wacana Nasional seketika tadi hari Ahad. Tapi waktu ini langsung kami bawakan kepada anda sedang berbicara tentang Laskap tentang Dasar Otomotif Nasional. Dua panelis yang kami bawakan pada malam ini iaitu Encik Muhammad Madani Sahari dari MAI dan juga Puan Sharifah Nur Said Abdul Rahman dari Perkema. Dan talian masih kami buka 0322829062. Suhaimi, panjang tadi komen yang... Ya, saya masih lagi skeptikal sebenarnya, Syed, dari beberapa sudut tentang skeptikal, tapi masih menggunakan kereta nasional. Itu yang saya hormat dengan Suhaimi itu. Pastinya, adakah Proton tidak lagi dalam pelindungan kerajaan? Itu yang pertama, telah saya lontarkan. Dan yang kedua, rakyat pada malam ini, mungkin kedua-dua tetamu kita boleh jelaskan kenapa dilaksanakan 2017. Ya, bukan selepas diperkenalkan terus di harga kereta boleh turun 20 hingga 30%. Dan adakah ada perkara-perkara yang dilindungi oleh pihak kerajaan, khususnya kepada pengusaha-pengusaha kereta terpakai, memandangkan modal yang mereka laburkan juga besar? Ya, Cik Madani. Ya, okey. Pertama sekali mengenai Proton. Sebenarnya ada langkah di dalam NAP 2014 mengenai Proton, mengenai Perodua, mengenai Modernas, iaitu itu National Cars, ya. Ada langkah di mana kerajaan akan meneruskan sokongan di dalam memperhebatkan lagi ekspor National Cars, di dalam mempertingkatkan lagi daya saingnya, memperkasakan bekalan rantaiannya, dan ini sebenarnya langkah-langkah yang akan membantu Proton di dalam merealisasikan pelan transformasi. Proton pada masa ini sudah mengadakan pelan transformasi yang akan menjadi kompetitif, yang akan menjadi berada di tahap yang kompetitif pada tahun 2016-17, dan kerajaan menyokong pelan-pelan ini maknanya dengan memberi sokongan supaya dapat merealisasikan target yang telah pun diletakkan di dalam pelan transformasi, dan ini memang sudah termaktub di dalam NAP 2014. Maka itulah saya ingat mungkin kena upload the policy supaya kita itu, dapat memahami, supaya kita dapat kena baca lebih supaya kita faham apa dia dalam NAP itu. Saya perlu bantuan Cik Madani sebelum pergi lebih lanjut kerana kita bercakap soal kereta nasional. Penegasan yang sama pernah ada di 2006, 2009 dan kali ini 2014. Bagaimana transformasi yang dicadangkan untuk kenderaan nasional ini berbeza daripada penegasan-penegasan tidak ada. Sebenarnya pada NAP 2009 langkah untuk Proton ialah untuk Proton mendapatkan strategic partner. Tidak ada langkah dari segi untuk membantu pelan transformasi Proton, tidak ada pada tahun 2009. Hanya menyuruh Proton mencari strategic partner. Jadi kita melihat sekarang ni ialah untuk menjadi berdaya saing, sama ada dengan mempunyai strategic partner, sama ada mempunyai kos operasi yang lebih kompetitif. Maknanya itu semua sepatutnya termaktub di dalam pelan transformasi kereta nasional. Jadi yang terbaiknya ialah menyokong, memberi bantuan ke arah merealisasikan pelan transformasi. Tidakkah ini ironis kerana di satu sudut kita bercakap soal liberalisasi akan memperkukuhkan industri otomotif kerana akhirnya harga Proton juga komponennya akan menjadi semakin rendah, tetapi di sudut yang lain NAP 2014 semakin memperkukuh dokongan terhadap kereta nasional. Tidak sama sekali. You see the bigger picture of the NAP 2014 ialah untuk memperkasakan industri otomotif di Malaysia. Jadi kita melihat kepada mereka yang sudah ada di Malaysia, Proton, Perodua, Toyota, Honda, Nissan, Tancong dan sebagainya. Memang di dalam langkah-langkah NAP 2014 banyak memberi penekanan untuk memperkasakan lagi rantaian bekalan, ekosistem supaya mereka ini semua dapat meningkat dengan lebih cepat, ya. Pada masa yang sama memberi ruang kepada yang baharu masuk ke dalam Malaysia
Malaysia supaya dapat menggunakan Malaysia sebagai hub production. Jadi kita membuat NAP itu supaya dapat orang kata memberi manfaat kepada yang sudah ada di Malaysia dan juga memberi manfaat kepada mereka yang baru yang akan masuk ke Malaysia. Jadi kita melihat itu sebagai satu polisi yang menyeluruh kepada yang sedia ada dan juga yang bakal masuk ke Malaysia. Tapi saya rasa hakikat ni sekarang sebenarnya dalam perkembangan kita ada ahli-ahli terdiri pada dealers kepada syarikat ni. Dan aduan yang kita terima daripada dealers ini, penjualan sangat merosot dan banyak bebanan yang dikenakan atas mereka. Untuk kategori mana? Untuk penjualan kereta nasional. Jadi walau Cik Madani menerangkan tentang sokongan kerajaan untuk ekspor dan sebagainya, hakikatnya untuk mereka survive dalam negara sendiri. Itu jadi sikit masalah. Pegangan Proton tu dalam market share tu dah berkurangan dengan sangat banyak. So mungkin ini kita dapat memang pandangan. Pada zaman 10 years ago, kereta nasional sebenarnya mencecah peratus penjualan sebanyak 70 hingga 80%. Sekarang mereka Proton dengan produk combine hanya mencecah sebanyak 51%. Itulah realiti. Sebab apa? Sebab tak ada pun sebenarnya di dalam negara yang mempunyai pengeluar kenderaan nasional ke macam di Jepun ke di Korea dan sebagainya. Sebenarnya kebanyakan syarikat di negara-negara tersebut hanya dapat mencecah sekitar 30%. Itu dah orang kata benchmarking yang terbaik bagi sebuah syarikat di dalam negara. Jadi sebab itulah kita kata untuk kita terus untuk jangka panjang Proton Pera 2, mereka tidak boleh hanya memandang kepada penjualan kereta domestik. Mereka harus pergi untuk mengeksport kenderaan mereka. Kerana itulah pelan transformasi bukan hanya untuk menjadi juara kampung tetapi lebih kepada meningkatkan peningkatan dan ekspor produk mereka di ASEAN di negara-negara yang lain. Pada peringkat inilah Puan Sharifah dan juga Cik Madani, perbandingan selalu dilakukan di antara model dasar otomotif Malaysia dengan Thailand misalnya, yang dianggap tidak ada brand mereka sendiri tetapi nampaknya dari segi daya saing dan juga penguasaan pasaran lebih berjaya. Tetapi kita masih bertegas ingin melindungi kenderaan-kenderaan nasional dan itu antara kritiknya kerana sebenarnya Malaysia sudah mempunyai industri otomotif selama 30 tahun. Jadi 30 tahun yang di mananya industri ini telah berkembang telah memberi Malaysia satu foundation yang bagus untuk kita sekarang ni menerajui bidang energy efficient vehicle. Sebenarnya Proton dengan Pera 2 mereka itu sebenarnya spin off banyak vendor, banyak ekosistem yang telah pun semakin dilengkapi kerana adanya national cars di negara. Jadi maknanya dekat sini sekarang ni dengan adanya selama 30 tahun perkembangan industri otomotif sekarang ni, actually kita leverage on this foundation di atas development ini untuk kita sekarang ni dapat membawa pelabur-pelabur baru di Malaysia. Kerana kita faham di Thailand dan juga di Indonesia kebanyakan daripada pelabur-pelabur di situ ialah datangnya daripada negara Jepun. Jadi belum ada lagi sebenarnya pelabur-pelabur OEM global seperti di Korea, seperti di Eropah dan juga di Amerika Syarikat, mereka belum mempunyai base di ASEAN. Dan itulah yang cuba kita rebut. Itulah yang cuba kita rebutkan kerana di ASEAN pada tahun 2020 jumlah penjualan kenderaan akan meningkat kepada 6 juta. Sekarang sekitar 3.5 juta. Dan kapasiti ASEAN sekarang ni sekitar 4 juta. Jadi ada lagi 2 juta kapasiti yang harus di-create, yang harus dibangunkan di ASEAN itu sendiri. Jadi kita menjangka 2 juta, mungkin kita dapat 1 juta di Malaysia. Kita akan kembali bersama dua panel saya bagi rakan Facebook kita Kamarul Zaman Rosli, dia mengatakan tak adil kalau mungkin Cik Madani bandingkan kereta di Indonesia atau Thai sebab spek kereta yang dijual di sana rendah, terutama varian paling bawah itu sebab harga dia orang rendah. Dia mungkin tak setuju. Apapun, seorang pemanggil di talian ketika ini Syafiq daripada Shah Alam. Hello. Halo. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam. Jadi soalan ataupun pandangan Syafiq, silakan ringkas silakan. Saya cuba ringkaskan. Saya sebagai belia lah, umur saya pun 28. Bagi saya, pandangan saya sebenarnya, saya nak tanya satu soalan dululah. Okey, Proton sebenarnya apa yang saya nampak dia cuba trying hard to get strategic alliance. Sebab saya nampak masa Proton satu ketika dulu berjaya melalui strategic alliance with Mitsubishi. Okey. Tetapi beberapa kali Proton cuba buat strategic partner. Sebenarnya contohnya dengan Volkswagen. Tapi saya nak tahu kenapa masih gagal untuk mendapat strategic alliance. Adakah isu dalaman ataupun Mak Saleh ni lah, atau kita erti lain, Mak Saleh ni tak yakin tentang Proton. Tapi sebab saya yakin sebenarnya antara Proton dengan Pro 2, kalau daripada pandangan saya sebenarnya, Pro 2 dan Proton sebenarnya kita tak boleh cakap kompetitor.
Sebab Proton is a real Malaysia car manufacturer, sebab dari segi pembuatannya menyeluruh. Manakala Pro 2 ni ataupun kita boleh kata rebadge balik lah kenderaan. Dan satu lagi soalan saya nak tanya. Itulah tadi yang pertama, kenapa Proton masih susah nak dapat strategic alliance ni. Okey. Dan nombor 2, pendapat saya sebenarnya, kes kereta Malaysia ni masih ada, ialah dengan keadaan politik semasa ni, dengan kes harga cuba rendahkan. Bagi saya sebenarnya tak perlu rendah dah, sedangkan kereta ni bagi saya dah memang murah di Malaysia. Cuma sebagai persatuan pengimport lah tadi Puan Sharifah, cuma adakah salah satu cabaran di mana persatuan ni cuba fight juga untuk jatuhkan harga kereta dari segi teks lah. Kereta teks tu, adakah dalam persatuan perbincangan untuk menjatuhkan teks punya harga ni hangat diperkatakan. Sebab kalau saya rasa, kalau benda ni clash balik dengan keadaan kereta sekarang pun dah memang banyak di jalan raya, apatah lagi teks diturunkan, saya rasa dah akan jadi masalah sebenarnya, dan jam, traffic congested dan sebagainya. Itu saja. Okey, Syafiq pakai kereta apa, Syafiq? Dan last kali pasal Proton ni sebenarnya. Ada lagi. Kenapa last satu je last. Kenapa ringkaskan Cik Syafiq tak cuba berganding bahu sepenuhnya, sebab kita tahu kita own lebih kurang almost 95% and above shareholders. Teknologi tu saya nak tanya dari segi pembuatan dia. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terus Puan Sharifah mungkin tak sempat nak menjawab tadi kereta apa yang digunakan oleh Encik Syafiq. Ada disentuh tentang pekemar, apakah perjuangan pekemar juga bercakap soal untuk mungkin yang dimaksudkan tadi itu penurunan cukai yang dapat membantu penurunan harga keseluruhan pasaran harga ini. Kereta import saya rasa sebab kita ni satu segmen kecil dalam keseluruhan NEP. Berapa tadi 3% daripada pasaran, 6% sahaja daripada pasaran. Maknanya dia sekarang pada setiap tahun pada masa ni kita dapat dalam 35,000 sekitar itulah kereta-kereta diimport. Benar, duty import, excise and sales tax yang dikenakan pada kita adalah yang tertinggi di dunia. Tapi kita nasib baik juga kerana tidak ada peningkatan berbau ni, dan pembeli kita dah terbiasa dengan harga-harga yang tersebut. Saya berpendapat selagi dia tidak menjejaskan pasaran kita yang sangat kecil ni, mungkin kita itu bukan perjuangan utama kita pada waktu ini. Perjuangan utama kita pada waktu ini adalah kesinambungan hayat. Maknanya dia janganlah selepas 2015 syarikat kita ni terpaksa berkubur. Kerana bila itu berlaku, kita yakin matlamat utama untuk melihat penyertaan Bumiputera dalam sektor otomotif akan terganggu. Saya faham, saya banyak kali ada berbincangan dengan MAI bersama-sama persatuan kita, dan kita nampak hala tuju yang MAI rangkakan, dan terutama dalam kereta-kereta penjimatan tenaga dan sebagainya. Saya rasa kalau kita boleh diberi sedikit masa lagi untuk memperkukuhkan kedudukan ahli-ahli kita, ada antara ahli-ahli kita yang mungkin akan dapat menyertai itu transformasi pekemar itu, insya-Allah kita akan tukar nama lah nanti. Pekemar EEV. Mungkin saya nak betulkan sikit lah satu fakta tertinggi. Tak ada, duty import di Singapura lebih tinggi daripada Malaysia. Dan kalau kita melihat, kita mungkin antara tertinggi yang pada paper, tapi macam saya kata tadi, kalau dari sisi CKD-nya bagi kereta-kereta yang dibuat di Malaysia memang hanya membayar duty excess bersih yang di bawah 50%. Kerana apa? Betul, kalau CBU itu memang kita tak akan kurangkan, kerana CBU itu tidak memberi spin-off ekonomi yang banyak, yang besar kalau kita bandingkan dengan CKD. Pada masa sekarang ini sebanyak 550,000 orang bekerja secara direct di dalam sektor otomotif. Yang satu orang kata sumbangan ekonomi yang sangat tinggi. Jadi dengan adanya peningkatan CKD di Malaysia, ini akan lebih menyumbang kepada peluang pekerjaan, kepada ekonominya, kepada teknologi spin-off dan sebagainya. Kerana itulah memang diberi orang kata penekanan ke atas pemasangan CKD di negara. Sebenarnya kalau dari segi harga kereta itu sendiri, Malaysia pada masa ini mengikut database yang kita ada, memang Singapura yang paling mahal, yang keduanya Vietnam, bukan Malaysia. Vietnam, kerana Vietnam telah menaikkan duty excess mereka. Dan kita di Malaysia, kita sebenarnya ada model kita yang lebih murah daripada Indonesia, dan ada model di Malaysia yang lagi mahal daripada Indonesia. Jadi kita sudah setara dengan Indonesia, manakala Filipina dan Thailand memang mereka lah sebenarnya yang mempunyai harga kereta yang paling murah. Tetapi harga minyak pula di sana ialah RM4 1 liter, kita cuma RM2 10 sen 1 liter. Jadi macam mana itu? Jadi bukan hanya
harga kereta yang kita perlu lihat, kita harus lihat juga kepada cost of ownership. Ya, cost of ownership semasa hayat pemanduan kereta tersebut. Ada komponen juga berkait juga dengan perkema dalam konteks industri ini, di mana penegasannya juga adalah untuk memperkasa kedudukan pemain Bumiputra dalam hal ini. Pastinya bukan hanya semata-mata dalam bentuk perkema, bukan hanya pengimport dan penjual. Kelihatannya seperti projek vendor bahkan yang di dalam Proton tidak begitu berjaya. Apakah tak tepat pandangan itu? Apakah kita ada statistik menunjukkan bahawa kita berjaya dalam konteks NAP ini membantu vendor Bumiputra? Dalam sektor-sektor industri di Malaysia, ya, boleh saya katakan antara industri yang berjaya di dalam mempertingkatkan penyertaan Bumiputra adalah sektor otomotif, kerana 35% daripada vendor-vendor di Malaysia yang membekal komponen kepada Proton, Perodua, Toyota, Honda sebagainya, 35% adalah vendor-vendor Bumiputra, dan melebihi sektor elektronik dan sebagainya, ya. So ianya orang kata memang sudah agak berjaya, tapi kita ingin ianya berjaya lebih lagi lah. Tetapi mungkin di dalam sektor aftermarket, lepas jualan, di situ mungkin ada kekurangannya. Kerana itulah NAP 2014 memberi penekanan secara keseluruhan, bukan hanya pengeluaran tetapi juga dalam sektor aftermarket. Okey. Suhaimi, jadi saya bila saya menyentuh tentang vendor, saya dalam analisis saya melihat bahawa dalam dasar otomotif ini juga diberikan tumpuan tentang pembangunan vendor. Satu soalan mudah je daripada saya, sama ada kepada Encik Badadi ataupun Puan Sarifah, adakah vendor kita sekarang ni masih tidak mencukupi dari segi volume itu sendiri? Volume. Volume pengeluaran, ya. Ya. Okey, memang sebenarnya di Malaysia ialah kita tahap pengeluaran Malaysia sekitar 600,000. Jadi vendor kita yang membekalkan kebanyakan daripada komponen tempatan memang hanya membekalkan sebanyak 600,000. Itu sebenarnya bukan satu kuantiti yang tinggi lah kalau kita nak lihat dari segi economies of scale. Oleh kerana itu sebenarnya bukan hanya kita perlu membangunkan keupayaan vendor menjadi lebih baik kepada pengeluar-pengeluar kenderaan yang dibekalkan komponennya di Malaysia, tapi juga antara objektif NAP ini supaya vendor dapat ekspor komponen mereka ke luar negara dengan secara sistematiknya akan meningkatkan lagi economies of scale. Dan pada masa yang sama dengan kita membawa masuk pelaburan-pelaburan yang baru ke dalam negara, mereka ini akan meningkatkan juga economies of scale pengeluaran. Dan pada masa yang sama kita sudah lihat Perodua. Perodua contohnya sudah pun membuat pelaburan sekitar 1.5 bilion untuk meningkatkan kapasiti daripada sekitar 200,000 kepada 300,000 unit. Okey, Honda daripada 50,000 kepada 100,000 unit untuk hybrid. Perodua tadi untuk energy efficient vehicle. Mazda pun sebenarnya sudah divest dan membuatkan Malaysia untuk menjadikan Malaysia mengeluarkan kenderaan EEV untuk pasaran tempatan dan juga untuk ekspor ke luar negara, dan sudah pun bermula. Jadi maknanya NAP ini orang kata memang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengeluaran di Malaysia untuk meningkatkan economies of scale, dengan secara automatiknya akan sebenarnya memperkasakan lagi daya saing. Tapi ada dakwaan yang menyatakan bahawa kita sekarang ni suka untuk menjemput vendor-vendor untuk datang ke Malaysia untuk set up kilang. Ada mengekang ke dasar sebenarnya polisi vendor di Malaysia sudah pun diliberalisasikan sejak beberapa tahun yang lalu. Kita tidak ada orang kata satu polisi yang tidak membolehkan kemasukan vendor dari mana-mana negara ke dalam ke Malaysia. Ya, tidak ada sebenarnya, sudah pun kita liberaliskan. Cuma sekarang ini ialah kita sebenarnya memang ingin melihat supaya vendor yang sudah ada di Malaysia, baik vendor Malaysia, baik foreign vendor di Malaysia, supaya kita dapat perkembangkan lagi perniagaan mereka menjadi lebih orang kata lebih berdaya saing, dan mereka dapat ekspor komponen mereka ke luar negara. Okey, kita ada pemanggil lama menanti di talian dari Rawang katanya. Hello, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syahid. Encik Firdaus ya? Ya, saya. Ringkas dan padat. Ya, betul, ringkas dan padat, Tuan. Saya nak tujukan soalan daripada dua ahli panel kita. Silakan. Okey, macam ni, saya tertarik dengan AP tadi dan saya dah tunggu sejam tapi saya tak dapat lagi gambaran yang jelas. Kenapa AP ni kerajaan perlu mansuhkan pada 2012? Sebab salah satunya adalah AP ni, kalau kita tahu lah kan, dia bagi peluang pada rakyat Malaysia untuk pakai kereta spek tinggi. Contoh paling mudah sekali Estima lah, Toyota Estima Kalau you bandingkan UMW punya Toyota Previa dengan Estima yang ada AP sekarang ni dengan 258,000, kalau you bayar 270,000 tu, you boleh dapat spek yang
yang lain tinggi. Saya rasa AP ni dia boleh jadi satu leverage pemangkin pada industri-industri yang ada ni untuk turunkan lagi harga kereta. Jadi saya nak tanyalah pada kenapa perlu dimasukkan? Kenapa dia? Setidak-tidaknya mungkin sebelum tu saya ada jawapan. Kalau betul mengikut apa yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli, ya, pelaksanaan dasar permit mengimport AP yang tidak telus telah mengkayakan kroni tertentu. Jadi mungkin sebab itu AP ini cuba dihapuskan. Abuse dan mungkin saya mulakan dulu. Saya tak nak bercakap panjang mengenai AP ini, tetapi fakta yang diberitahu oleh pendengar tadi, Encik Firdaus, maka kerana itulah sebenarnya kajian mendalam harus dibuat. Katanya isu AP ni agak complicated. It is very complicated, dan kita faham pada masa yang sama sebenarnya memang di dalam perancangan kerajaan untuk menurunkan harga kereta secara berperingkat-peringkat seperti yang dicakapkan oleh Encik Firdaus, tanpa AP maknanya penurunan tu mungkin tidak akan dapat dicapai bagi kereta-kereta mewah. Kerana itulah kajian tu sekarang ni harus kita membuat kajian untuk kita mendalami lebih lagi di dalam situasi sekarang. Okey, maknanya the big picture is penurunan harga kereta. Okey, the big picture is untuk memperkasakan industri otomotif. AP hanya 6%. Saya ingin betulkan bukan 6% daripada jualan, 6% daripada pengeluaran. Lagi rendah kuantitinya. Lagi kecil kuantitinya. Jadi sebab itulah kajian tu harus kita buat supaya kita melihat secara menyeluruh. Okey, kalau ada orang tanya kenapa dulu you tak study benda ni? Memanglah dulu kita tak study pasal dulu kita ingat ialah we just continue according to the NAP 2009. Kita just masuk sajalah. Tetapi apabila kita membuat kajian NAP 2014 secara menyeluruh dan kita melihat kepada komponen-komponen untuk memperkasakan industri otomotif, kita melihat banyak komponen-komponen yang dulunya kita rasa betul sebenarnya perlu dikaji semula kerana kita melihat mungkin perlunya komponen ini dilihat dari sudut yang lain untuk menyokong perjalanan ataupun pembentukan industri otomotif Malaysia yang lebih besar, yang lebih orang kata long term planning untuk menjadi satu economic contribution. Satu perkara lagi yang ingin saya sebutkan kerana ialah ingin ambil kesempatan. Kita ada 5 minit berbagi. Ya, kerana national car di Malaysia kita ada Proton dan kita ada Pro 2. Proton memang is a full fledged manufacturing, ada R&D, ada testing dan sebagainya. Pro 2 juga sebenarnya sudah pun menjurus kepada menjadi full fledged manufacturing. Di Pro 2 pun ada punya R&D dan sebagainya. Cuma yang membezakan di sini ialah Pro 2 menggunakan platform yang sama dengan DMC, dengan Daihatsu di Jepun. Tapi dia punya body shell itu sebenarnya direngka bentuk oleh Pro 2 itu sendiri. Jadi orang kata tidak begitu tepatlah kalau kita mengatakan Pro 2 itu rebadging. Saya perlu cakap benda ini because Proton Pro 2 Modernas ini semua kereta nasional yang telah dibangunkan oleh kerajaan dan kita memang orang kata ingin melihat kepada kereta nasional, syarikat nasional ini menjadi orang kata menjadi pengeluar secara orang kata komprehensif, bukan hanya rebadging. Baik, saya faham aspirasi Cik Madani kerana kita pun sebenarnya alhamdulillah kita bersyukur dengan pembentukan MAI, National Automotive Institute, sebab sebelum daripada itu kita rasa banyak perkara-perkara yang detail yang melibatkan ni kita tak ada saluran untuk satu pihak menelitinya secara yang kita rasa sebagai pemain industri itu kita lebih tahu lebih mendalam. Bila ada kereta-kereta, banyak orang tak sedar bila kereta-kereta seperti Estima dan sebagainya dibawa masuk. Bila kereta tu dah dapat segmen pasaran tempatan, barulah pengeluar akan berebut-rebut nak bina nak buat kereta tu di dalam negara. Jadi kita jadi penerajunya. Satu, yang kedua kerana kita boleh bawa masuk kereta dalam usia 1 hingga 5 tahun. Jadi sebarang keputusan tentang harga jualan tu secara tak langsung kita bagi saingan kepada pengeluar kereta ni. Jadi kita dapat bantu supaya harga itu tidak terlalu tinggi. Tapi yang paling pentingnya saya nak tanya, apa masalahnya nak bagi orang Melayu berniaga jual kereta terpakai itu saja? Apa yang melibatkan kos dari pihak kerajaan? Tak ada. Cuma satu keping AP itu saja untuk dibawa masuk ke dalam Malaysia. Itu pun sekarang kita dah bayar RM10,000 untuk satu AP. Kita perlukan bahagian kedua sebenarnya Suhaimi dalam membincangkan ini. Kita masa terlalu kesuntukan. Tadi kita belum menjawab soal abuse, salah guna AP. Itu juga satu dimensi politik yang perlu kita tangani. Dan bagi pemahaman rakyat seperti mana rakan kita Muhammad Rizwan Minhadnya, cukai mahal menyebabkan harga kereta mahal. Itulah tadi disebutkan duty. Cuma yang satu lagi yang harus kita perdalamkan, kenapa misalnya C200 di UK itu 5 tahun boleh dijual pada harga £3,000 selepas 5 tahun. Selepas 5 tahun. Sedangkan kita di sini tidak mungkin dapat sebuah kereta selepas 5 tahun dia tak ada orang lagi yang nak beli bawa masuk. Itu yang harus itu apakah terkandung di dalam NAP? Saya sangat nak memperdalam ini sebab
kita nak pakai C200 5,000 teringin saya kan. Terima kasih kepada kedua-dua panelis ini. Jadi terima kasih kepada Pak Sharifah dan juga Encik Muhammad Dani, dan jangan lupa esok saudara sambutan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina akan diadakan di Perak. Jadi jangan lupa ramai-ramai kita ke Perak untuk sambutan Tahun Baru Cina, Rumah Terbuka Tahun Baru Cina. Okey, kita jumpa lagi dalam Perak. InsyaAllah kita jumpa lagi di dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum, salam hibah, salam satu Malaysia.